Nak buat Japanese cheesecake yang fluffy memang mencabar sedikit. Memang banyak kali dah Aina cuba dan inilah yang paling terbaik untuk Aina share pada korang semua. Aina juga ada bagi banyak tips macam mana nak buat Japanese cheesecake yang memang sangat-sangat gembur. Mula-mula masukkan cream cheese ke dalam bekas dan lenyekkan dulu. Nak senang lenyek biasanya Aina akan keluarkan awal daripada peti ais. Sementara lenyekkan cream cheese, dalam masa yang sama Aina akan didihkan juga air atas dapur. Bila air dah mendidih, boleh tutup api dan letak bekas cream cheese tadi bersama dengan mentega. Guna cara double boil untuk cairkan cream cheese dan mentega. Lepas tu masukkan pula susu segar dan kacau sehingga semuanya sebati. Bila semuanya dah sebati dan cair, bolehlah masukkan dalam mangkuk. Ayak pula tepung kek ke dalam mangkuk, gaul dan kacau sehingga semuanya betul-betul sebati. Lepas tu asingkan kuning telur dengan putih telur. Untuk asingkan kuning telur dan putih telur, Aina akan buat cara macam ni. Lepas dah siap, ketepikan dulu putih telur tadi dan masukkan ke semua kuning telur ke dalam mangkuk. Gaul dan pukul kuning telur ni sehingga betul-betul sebati dan bila dah siap, ketepikan dulu. Dalam bekas lain, masukkan putih telur tadi. Masukkan juga gula dan sedikit air jus lemon. Lepas tu, mix ke semua bahan ni sehingga betul-betul kembang dan bila kita terbalikkan, adunan tak jatuh. Untuk dapatkan Japanese cheesecake yang gembur, putih telur ni memang kena mix sehingga betul-betul kembang. Lepas tu, tuangkan ke semua adunan daripada cheese tadi dan gaul balik menggunakan spatula sahaja. Telur yang 8 inci dan lapik dengan baking paper. Untuk mengelakkan ada angin dalam adunan, masa tuangkan adunan, kena buat macam ni. Boleh juga cucuk sedikit ke dalam bahagian adunan ni supaya angin keluar dan kena hentak-hentakkan loyang supaya tiada ruang kosong di dalam loyang.
Lepas tu, ambil loyang yang lebih besar untuk bakar cara waterbar dan masukkan loyang yang telah berisi adunan tadi dan tuangkan air panas di keliling loyang. Arina nak pesan, kalau guna loyang yang boleh buka bahagian bawah, kena rappingkan bahagian tepi loyang dengan aluminium foil supaya air panas yang kita gunakan tadi tak masuk dalam loyang yang ada adunan. Aina nak share satu lagi, macam bakar cheesecake ni sebenarnya bergantung pada oven masing-masing juga. Cuma untuk pastikan cheesecake ni betul-betul masak, 20 minit terakhir tu korang kena tengok sama ada bahagian atas dah burn ataupun tidak. Kalau dah burn dan dah masak, boleh tutup terus api. Lepas tu hentakkan sedikit bahagian tepi macam ni supaya bahagian tepi kek tu dia akan jadi renggang daripada loyang. Boleh juga goyang-goyangkan sedikit cheesecake sama ada nak tahu dia dah masak ataupun belum. Kalau cheesecake ni turun sedikit, itu biasa. Tapi kalau cheesecake ni turun lebih daripada 1 inci, maknanya cheesecake belum masak. Lepas dah terbalikkan, bolehlah tanggalkan baking paper bahagian belakang. Lepas tu bolehlah letak papan kek dan terbalikkan pada bahagian asar. Cuma jangan tekan terlampau kuat sangat, nanti Japanese cheesecake ni akan jadi kemik. Gebunya Japanese cheesecake ni sampai bergoyang-goyang. Japanese cheesecake ni memang sangat-sangat gebu dan untuk dapatkan Japanese cheesecake yang gebu macam ni, kena ikut tips yang Aina beritahu tadi dan Aina akan tulis juga dekat description supaya korang lebih faham. Untuk dapatkan potongan yang cantik, kena potong macam ni supaya cheesecake ni tak mudah hancur. Nampak tak Japanese cheesecake ni bergoyang-goyang masa kita potong? Sebab Japanese cheesecake ni memang sangat-sangat gebu. Bahagian dalam pun memang masak dengan sekata. Mesti korang dah tak sabar nak makan kan? Sekarang kita dengar pula bunyi angin daripada Japanese cheesecake yang sangat gebu ni. Okey semua, selamat mencuba Japanese cheesecake ni. Nanti di episod akan datang, Aina akan share lagi resepi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.